Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Yang mahukan sifat ini tidak ingin mengikut syaratnya adalah munafik. Wahai munafik, wahai hamba manusia dan konco sebab musabab yang merupakan Allah Azza wa Jalla, engkau inginkan semua ini padahal engkau bergelumang dengan dosa. Mana boleh ada kemuliaan bagimu dan ada ketinggian. Serahkan dirimu dulu kepada Allah. Lalu engkau bertaubat kepadanya, belajar dan beramal dengan ilmumu. Kemudian ikhlaskan amalanmu. Kalau tidak, bagaimana engkau hendak mendapat hidayah? Celaka engkau. Tiada permusuhan di antaraku dengan engkau. Cuma aku ini suka menyatakan yang benar sahaja. Aku tidak mahu bermuka-muka denganmu dalam agama Allah. Seumur hidupku, aku di dalam kekasaran hidup. Para guruku semua kasar. Hidupku dalam kefakiran dan kerantauan di mana semuanya kasar. Maka jika ada nasihat yang datang dariku, terimalah dengan baik. Kerana dia itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana dialah yang menjadikanku mengatakan begitu. Jika engkau datang kepadaku, masuklah dengan keadaan kosong dari dirimu. Kosong dari jiwa dan nafsumu. Jika engkau memang ada mata hati, nescaya engkau melihatku kosong dari segala-galanya. Tapi sayang sekali, penyakitmu ialah kefahamanmu yang lemah. Wahai murid, dampingilah dirimu denganku dan raih kemanfaatan dari keadaan hidupku ini, yang tiada punya pergantungan dengan manusia atau dengan dunia atau dengan akhirat. Barang siapa yang bertaubat di tanganku, lalu mendampingiku dan menyimpang sangka baik terhadapku, serta mengerjakan apa yang aku suruh, insya-Allah akan menjadi seperti aku. Para Nabi itu dididik oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya. Para wali dididik oleh Allah Azza wa Jalla dengan bicara para Nabi itu. Bicara para wali itu adalah ilham dari Allah yang diletakkan ke dalam hati mereka. Kerana mereka itu adalah para waris Nabi, pengganti mereka dan anak asuhan mereka. Allah Ta'ala berbicara. Dia telah berbicara dengan Musa AS. Dia berbicara sendirian dengan Musa tanpa ada orang lain bersama mereka. Yang berbicara itu ialah Tuhan yang mengetahui segala yang gaib. Dengan bicara yang difaham oleh Musa AS dan masuk ke dalam otaknya tanpa ada orang tengah. Tuhan juga berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada orang tengah. Disampaikan kepadanya Al-Quran yang merupakan tali Allah yang teguh. Dia adalah kitab yang ada di antara kamu dengan Tuhan kamu. Diturunkan oleh malaikat Jibril AS dari atas langit daripada Allah Azza wa Jalla. Diturunkannya kepada utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana yang difirmankannya, yang diberitahukannya. Kitab Al-Quran ini tiada boleh diingkari atau ditolak kandungannya. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hidayahmu kepada semua kita. Dan ampunilah kita semua. Dan berilah rahmatmu kepada kita sekalian. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kita dalam bicara nasihat, ingatan dan i'tibar, muhasabah daripada kalam Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita tahu bahawa kita semua nak jadi baik walaupun kita buat jahat. Kita semua nak sempurna walaupun kita tahu kita tidak sempurna. Kita mahu syurga Allah Ta'ala walaupun kita lihat langkah kita mundur ke belakang. Kita ingin dijauhkan daripada neraka walaupun nampak seperti kita mahu ke sana. Namun keinginan kita untuk melakukan kebaikan itu keinginan fitrah, sesuai dengan kejadian kita. Bahkan Nabi SAW menyatakan asal kejadian manusia itu semuanya hunafa, yakni baik, cenderung untuk mentauhidkan Allah. Tetapi syaitan datang memusing kita, mengalihkan kita daripada pandangan kebenaran tersebut, menghijab kita dan melakukan pelbagai perkara untuk menjauhkan kita dari Allah. Sesuai dengan perkataan syaitan itu sendiri memberi maksud jauh. Daripada perkataan syaituna, menjauhkan kita. Namun syaitan tidak mampu melakukannya selagi mana jiwa kita ini bersama dengan Allah. Selagi mana jiwa kita ada niat nak jadi baik. Maka dia tidak mampu umpama sauh yang sudah pun diturunkan. Walaupun kelihatan seperti hanyut, tetapi sauh tadi yang mendasari lautan tetap akan memegang sedikit untuk menjadikan dia tidak jauh. Maka Syekh Abdul Qadir menyuruh kita supaya punyai keazaman yang kuat, memenuhi syarat. Kerana setiap perkara ada syaratnya, setiap perkara. Syarat jual beli, syarat sewa, syarat pernikahan, perkahwinan, semua ada syarat. Sama ada syarat itu bertulis atau syarat itu datang secara fitrah. Memang syarat. Siapa nak pinjam duit kita, syaratnya bayar. Walaupun tak perlu kita beritahu awak dah pinjam kena bayar. Sebab dia maklum, pinjam, bayar. Maka bila kita nak jadi baik, ada syarat. Bila kita tidak mahu melazimi syarat, kita berada dalam keadaan yang dinamakan sebagai munafik. Kenapa munafik? Kerana bila kita inginkan sesuatu tetapi kita tidak mahu memenuhi syaratnya. Seorang nak buat perjanjian jual beli rumah atau dia nak sewa rumah, dia tak nak ikut syarat tuan rumah. Apakah dia boleh sewa rumah tu? Seorang yang nak ikut kita musafir, lalu tak nak ikut syarat kita, apakah dia boleh ikut kita musafir? Seorang yang nak belajar dengan tok guru dia, tapi tak nak ikut syarat tok guru dia, apakah dia boleh belajar dengan guru dia? Seorang yang nak masuk sekolah, tapi tak nak ikut syarat sekolah. Seorang yang ingin mendapat rawatan di hospital, dia tidak mahu ikut syarat hospital, apakah dia dilayan? Dia tidak akan dilayan. Ia munafik. Kenapa sebut munafik? Pura-pura menginginkannya tapi sebenarnya tidak. Sebab kita tuan-tuan bila nak sesuatu kita sanggup pegang syarat. Tengok orang pinjam alung, dia tahu risiko besar, dia terima syarat alung. Alung kata dia punya seminggu 14%. Okey, boleh. Ini kalau sebulan kita ambil sampai 100%, dia terima. Dan dia aku dengan bayaran yang mahal tadi. Kan dengan tu dia dapat kelulusan syarat. Jadi kalau seorang nak dekat dengan Allah, maka dia perlu ada syarat. Yang gagal memenuhi syarat, kata Syekh Abdul Qadir, dia adalah hamba manusia. Dan dia adalah kelompok yang berpegang kepada sebab musabab, bukan kepada Allah. Baik, kalau kita sebut hamba manusia,
dia terus akan pergi kepada syarat manusia. Apa itu syarat manusia? Sebab musabab. Tetapi siapa yang menjadi hamba Allah, dia tak akan berpegang dengan sebab musabab. Kerana dia bergantung pada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah bila berkehendak sesuatu, maka dia jadi. Apakah kita tak boleh pegang dengan sebab? Ya, kita tak boleh pegang dengan sebab. Walaupun kita kena mengambil sebab. Tapi bergantung pada sebab tak boleh. Kerana sebab itu makhluk macam kita. Kalau sebab untuk mendapat ikan, kita kena ke laut. Kena naik sampan, naik bot. Pergi mengair, kena menjala. Itu sebahagian daripada sebab. Tapi kita tahu kita boleh dapat ikan tanpa sebab itu. Atau kita duduk tepi pantai, datang orang berikan kepada kita. Boleh berlaku? Boleh berlaku. Walaupun kita mengambil sebab, tetapi kita berpegang pada hakikat. Berpegang pada sebab tak boleh, berpegang pada hakikat. Allah segala-galanya. Saya ambil obat sebagai sebab, tapi saya tak bergantung pada obat. Hakikat Allah yang menyembuhkannya. Saya cari rezeki, saya tak bergantung pada sebab mencari rezeki. Saya menggunakan sebab, tapi bukanlah berpegang dengan sebab. Sebab itu orang bergantung dengan sebab, dia lupa Allah. Kerana itu percakapannya lemah. Dan tindakannya juga lemah. Dan dia cepat berputus asa. Sebab dia bergantung pada sebab. Sebab orang tu tak tolong, matilah dia. Dia tahu orang tu yang paling tinggi sekali kuasa. Dia nak berniaga, nak dapat lesen perniagaan. Tapi yang pegang lesen ini, tinggi sekali jawatan ni, Datuk Bandar. Datuk Bandar kata, Fulang bin Fulang, aku tak nak bagi lesen kat dia. Baik, dia tahu sebab untuk dapat lesen mesti isi borang dan sebagainya. Dan diluluskan oleh Datuk Bandar. Tapi Datuk Bandar ni bank dia dari awal lagi. Ni mamak ni, Fulang bin Fulang, aku tak akan bagi lesen. Baik, dia melihatnya sebagai sebab. Tapi dia tidak melihat sebagai hakikat. Maka dia bergantung pada Allah. Akhirnya, orang yang dapat lesen pun tak boleh berniaga juga. Lockdown. Tak boleh berniaga juga. Maka dia masih boleh berniaga. Kenapa? Dia melihat hakikat. Akhirnya sebab yang dipegang oleh ramai orang pun gagal. Orang lain semua nak masuk hospital, dengan sebab masuk hospital boleh sembuh. Itu sebab, tapi tak bergantung. Dia tak boleh masuk sebab dia ni tak ada duit. Dia pun tak kenal kabel. Tapi Allah sembuhkan dia, tak sembuhkan orang duduk di hospital. Boleh atau tidak? Boleh. Itu antara sebab dan hakikat. Kita katakan kita tak menafikan sebab. Dan kita tidak menafikan mengambil sebab. Tapi kadang-kadang ada manusia ingin menyekat sebab-sebab itu. Nak sekat. Supaya dia dapat melemahkan kita. Tapi orang yang beriman pada Allah, tidak. Hamas, Al-Qassam, umat Islam di Filastin. Sebab-sebab untuk dia mendapat kemenangan tidak ada. Yang pertama, persenjataan. Yang kedua, jumlah tentera. Yang ketiga, sokongan kerajaan. Dia mungkin mendapat sokongan rakyat, tapi bukan sokongan pemerintah kerajaan. Kalau dapat sokongan pun, sokongan atas kertas, tak membantu. Tak ada pula negeri Islam dia sokong Palestin ataupun Hamas, mereka pun hantar tentera. Tak berlaku yang tu. Dan sepanjang kita kenal daripada konflik, daripada tahun 67 ataupun bermula tahun 70, 77, 78, perbentukan besar-besaran, tak ada negara Islam yang turun di Palestin untuk menyelamatkan umat Islam. Tak ada. Bahkan PBB pun tak letak tentera pengaman dia. PBB mungkin letak tentera pengaman di Kongo. Mereka letak tentera pengaman di Lebanon. Mereka letak tentera pengaman di Afghanistan. Mereka tak akan letak tentera pengaman di Palestin. Kerana ia melibatkan kuasa pemerintah paling besar Israel, Yahudi. Kalau kita tengok atas kertas, orang Palestin tak ada sebab nak menang. Tak ada. Dan mereka juga mengetahuinya. Tapi mereka tak pernah bergantung pada sebab. Mereka bergantung pada hakikat. Kerana itu negara dikepung. Kerana itu negara mereka ni disita oleh Barat. Bukan bila mereka Yahudi menghancurkan semua bangunan tinggi.
Semua bangunan tinggi hampir tidak kelihatan di Palestin hari ini. Dibom semuanya. Yang tinggi 13 tingkat. Yang 9 tingkat. Yang lebih daripada 5 tingkat semua dihancurkan. Konon. Mereka kata ini tempat pelancar roket. Realitinya mereka nak musnahkan penempatan penduduk-penduduk marhin atau miskin. Kerana kebanyakan bangunan tinggi ini diletakkan penduduk-penduduk miskin. Mereka robohkan ini semua supaya ekonomi jatuh. Orang menyalahkan Hamas. Rakyat marah dan membenci. Ini sebagaimana perancangan sebab-sebab mereka. Biar ekonomi ini runtuh teruk, orang akan menyalahkan pemerintah, mereka akan inginkan kesenangan dunia yang macam ditawarkan oleh Dajjal Yahudi. Tapi lihat, kerana mereka selama ini dan selama-lamanya mereka bergantung pada hakikat kemenangan dari Allah. Mereka tahu peluru roket mereka tak akan menjahanamkan Israel. Tidak akan. Dan kita pun tahu bahawa tak akan menjahanam secara sebab. Tapi hakikatnya, walau mungkin tidak ada bangunan Israel yang runtuh, tetapi hati mereka runtuh dan takut. Walau kita tengok bangunan-bangunannya kental, tapi hati mereka sudah bergoyang, orang-orang Yahudi. Ketakutan mereka melampau. Mereka orang yang takut dengan bayang-bayang sendiri. Maka ini realiti umat Islam yang sebenar, berpegang pada hakikat. Tentera Badar 313 orang. Senjatanya 2 ekor kuda, 70 ekor unta. Musuh beratus ekor kuda, beribu ekor unta, sehingga boleh buat jamuan setiap malam sembelih 10 ekor. Secara sebab orang Islam dah kalah atas kertas, tapi mereka berpegang pada hakikat. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau Allah Ta'ala, kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan Allah akan teguhkan pendirian kamu. Akhirnya Badar mencatat kemenangan yang cemerlang. Benda yang sama umat Islam perlu tahu, kita tak boleh berpegang pada sebab. Kerana sebab ini kadang-kala menjadi kepunyaan manusia semua. Manusia punya semua sebab. Pekerjaan, ekonomi, senjata. Dan kita tak akan putus asa sebab kita melihat pada hakikat Allah yang memberi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadd. Ya Allah, tiada yang menghalang apa yang kau nak beri. Dan tiada yang mampu memberi apa yang kau halang. Dan tidak akan bermanfaat segala harta dan usaha yang dilakukan oleh empunyanya. Bila itu takdirmu. Ini lihat, Syekh Abdul Qadir nak ajar kita. Jangan jadi hamba manusia, jangan berpegang pada sebab. Kita sebut, kita tidak menolak sebab, tapi kita tak bergantung pada sebab. Ya, orang Islam memang ambil ubat, ambil vaksin. Itu cuma sebab. Kita ambil sebab. Kita tak berpegang pada sebab. Andai kata orang tak nak bagi vaksin kat kita, maka kita tak takut. Kalau memang jodoh kita dengan ujian ini, ya kita terima. Bukan yang dapat vaksin pun kena juga. Supaya dia tahu sebab, bukan segala-galanya. Sebab untuk menenangkan hati luaran kita. Tetapi hakikat itu yang menenangkan hati kita yang sebenar. Dalaman kita. Sanubari kita. Kerana segala sebab itu menenangkan akal kita. Akal kita fikir begitu, logik. Tetapi hakikat menenangkan jiwa kita yang sebenar. Kata Syekh, kamu nak semua itu, nak jadi baik, tapi masih lagi buat dosa. Mana mungkin ada kemuliaan dan ketinggian dengan dosa? Sebab, lagi mana kita ada dosa, tuan-tuan sekalian, kita tak akan terangkat naik. Dosa menjatuhkan kita. Siapa pun nak naik, dia kena bebaskan diri daripada bebanan dosa. Umpama kita nak naik tempat tinggi, tak mungkin kita mampu bawa beban-beban semua naik. Kita mesti tanggalkan beban tadi. Beban di kaki, beban di belakang, beban di tangan. Bukan beban di akal kita. Maka buang semua itu, bertaubat kepada Allah SWT, kemudian belajar, kemudian beramal, kemudian ikhlas. Baru boleh. Kalau tak ada benda tu, kamu tak akan dapat hidayah. Ya, Syekh Abdul Qadir menyebut tangga-tangga dia. Tangga-tangga ini disebut oleh semua ulama. Termasuk Imam Al-Ghazali sebelum beliau dalam kitab Minhajul Abidin. Iaitu taubat, ilmu, amal, ikhlas. Pegang 4 perkara. Taubat, ilmu, amal, ikhlas.
kita nak sampai dengan Allah, maka mesti dengan taubat. Sebab dosa ini beban. Selama-lamanya beban. Yang kita selalu sebut, kesedihan kita hari ini, kedukecitaan kita hari ini, semuanya kerana dosa kita. Dan kemudian kita kena belajar. Sebab belajar ni menjadikan kita kenal dosa kita. Tetapi ramai orang tak kenal dosa dia. Sebab dia tak belajar. Masih ramai orang yang bagi dia kalau bergaduh dengan mak ayah pun tak apa. Kalaulah dia ada ilmu, dia tahu angkat suara dengan mak pun, dengan ayah pun tak boleh. Jangan kata nak gaduh, angkat suara. Walau bukan niat bergaduh. Pun salah. Wala takul lahum uff. Jangan kata uff. Jangan sebut perkataan-perkataan yang menunjukkan kita rasa jemu, rasa bosan. Macam itu je. Mak kata, mu ni pagi-pagi janganlah tidur, pergilah kerja. Kita itu pun derhaka. Kan itu dengan ilmu kita kena dosa. Sekarang kita berdosa tanpa kita tahu jenis dosa. Kita cuma kena taubat. Kemudian kita belajar, barulah kita kenal dosa ni kat mana melekat dia. Oh, sini dosa, ni dosa, ni dosa. Antara kita sebagai isteri, sebagai contoh dosa dengan suami, kita dah tahu. Sebagai seorang anak, dosa dengan ayah begini. Dosa dengan ibu begini. Dosa dengan guru-guru kita begini. Dosa dengan jiran-jiran kita begini. Kita tahu, kenal. Ada orang tuan-tuan bila dia tak kenal dosa, maka dia masih lagi, saya katakan, bergaduh dengan ayah dia. Dia masih lagi bergaduh dengan orang-orang yang mudah dia dapat dosa kalau dia gaduh. Mudah dapat. Maka sebahagian orang mungkin kalau tuan-tuan gaduh, dosanya payah nak dapat. Mungkin dapat pahala bila gaduh dengan orang musuh Islam. Tapi ada sebahagian orang, kita tak gaduh dengan dia pun boleh dapat dosa. Sebab sensitif dengan dia ni. Macam saya sebut mak ayah kita. Sensitif, jangan main-main. Silap sikit, habis. Sebab itu kita sentiasa minta restu, redha mak ayah. Minta maaf dengan dia setiap hari. Kerana kita tak tahu yang mana kesalahan dia, kesilapan dia. Maka sebab itu kena ada ilmu. Dan ilmu perlukan amal sebagaimana kita sebut sebelum ini. Dan amal perlukan ikhlas. Halakan nas illa al-alimun. Wa halaka alimun illa al-amilun. Wa halaka amilun illa al-mukhlisun. Wal mukhlisun fi khatarin azim. Semua manusia akan binasa melainkan yang berilmu. Yang berilmu juga binasa melainkan yang beramal. Yang beramal juga binasa melainkan yang ikhlas. Dan ikhlas itu ialah perjuangan yang paling sukar. Perjuangan yang setiap hari. Dia macam kita kata setiap kali kita bergasak dekat gelanggang. Kita mungkin menang, kita mungkin kalah. Yang orang bertinju, mungkin dia kalah dengan petarung yang paling dia tak sangka. Sebab itu dia sentiasa bersiap siaga. Nama nak masuk je oktagon, nak masuk je halabah, gelanggang, dia mesti berlatih. Walaupun opponent dia, munafis dia, yang lawan dengan dia, dia pun tahu lemah ni, tapi dia tetap berlatih. Tentang yang kacau ikhlas kita ni macam-macam. Kadang-kadang yang mengacau ikhlas kita ini kawan-kawan. Kadang-kadang pangkat jawatan. Kadang-kadang like, pujian. Ya, setakat kita nak tambah like atau sebagainya, ia boleh mengganggu ikhlas kita. Kadang-kadang diri kita sendiri, dia kita nak lawan. Sebab itu setiap hari kita sebenarnya dalam peperangan, jihad. Melawan hawa nafsu. Kullu yaum nahnu fi jihad. Sebab itu kata ulama, innamal hayatu jihadun wa aqidatun wa syari'atun. Bahawasanya kehidupan itu ialah jihad. Jihad. Ia jihad lawan diri kita. Yang saya katakan diri kita ni kerjanya untuk jatuhkan kita ke bawah. Itu kerja diri kita ni. Hawa nafsu. Dia nak suruh kita jatuh sampai terlentang kita. Sedangkan iman kita nak angkat kita naik tinggi. Tapi hawa nafsu nak jatuhkan kita ke bawah. Maka kita kena lawan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, celaka engkau. Yang aku nasihat bukan kerana aku bermusuh dengan kamu. Seringkali tuan-tuan, kita tidak menghargai nasihat. Kerana kita melihat kekasaran orang yang memberi nasihat. Seringkali kita tidak menghargai nasihat. Hanya kerana kita wasangka buruk kepada pemberi nasihat. Seringkali kita abaikan nasihat. Bila kita tidak mengenal sebenar-benar pemberi nasihat. Kerana itu ramai orang tolak nasihat.
Dan ramai orang secara sinis mengenepikan nasihat. Bukan tidak, sedikit juga yang tetap menganggap nasihat ini macam marah. Awak ni marah ni, dia ni perli kita lah tu, marah kita lah tu, dia itu dan ini. Maka lihat jauhnya dia daripada kebaikan. Kan orang yang baik melihat setiap perkataan baik itu adalah keuntungan dirinya. Tentang kita kalau hidup dapat dengar benda-benda baik, macam kita dapat bonus, macam kita dapat keuntungan. Tapi bila kita tolak benda baik, seperti kita tolak hidangan-hidangan yang lazat berada di atas meja kehidupan kita. Orang letak ni macam-macam makanan, kita tak nak. Walau kita perlukan. Kan itu jangan sekadar melihat kekasaran orang beri nasihat. Ya betul, kita kalau jiwa kita ni memang bermasalah. Setiap orang beri nasihat, selembut mana pun kita kata kasar. Jangan kata kalau yang kasar. Kalau jiwa kita memang bermasalah, setiap perkataan nasihat ini macam kata kat aku, ni yang macam kena atas kepala aku, macam kena atas batang hidung aku. Ni memang sender aku. Akhirnya kata, nasihat itu boleh, sender jangan. Akhirnya orang ni tuan-tuan, macam mana nak baik? Kita bukanlah peringkat sempurna, tak perlukan orang lain bercakap tentang kita. Kita tidak dibuai, diayung dengan kata-kata kita sendiri. Ada orang dia merasakan dirinya sudah berada pada kehebatan tersendiri, dia tak perlukan kata-kata orang. Maka dia silap besar. Kita selamanya memerlukan kata-kata yang baik. Selamanya kita perlukan. Hatta bila kita nak mati, Allah jadikan kita tak mampu untuk berkata-kata, melainkan talqin orang pada kita. Sebab itu kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar si mati kamu yang nak mati dengan ucapan la ilaha illallah. Ustaz, dia ni memang ketua tahlil lah masa dia hidup. Takkan dia tak boleh sebut? Dia tak boleh sebut. Kena ada orang ajar kat telinganya. Anas bin Malik berkata, bila dekat kematianku, ajarku la ilaha illallah. Kata mereka, wahai Anas, kamu sahabat besar. Lalu kata Anas, hari itu terlalu dahsyat untuk menjadikan seorang itu ingat perkataan la ilaha illallah. Tentang ilmu ni, kita boleh lupa. Kenapa kita boleh lupa? Yang pertama kerana faktor kita manusia, memang lupa. Wa ma summiyal insanu illa linisanihi. Tidak dinamakan manusia itu manusia melainkan kerana lupa dia. Sebab perkataan insan diambil daripada perkataan nasia, lupa. Maka nama manusia lupa. Yang kedua, kita boleh lupa kerana faktor usia. Kita makin tua, maka kita boleh lupa. Yang ketiga, kita boleh lupa bila kita ada kesibukan lain. Ada kesibukan yang lebih kita beri perhatian, kita pun lupa. Yang keempat, kita boleh lupa kerana kita berada dalam keadaan yang menakutkan. Kita takut, bimbang. Ya, waktu melihat malakul maut, kita boleh lupa segala ilmu kita. Jangankan kata orang biasa, ulama besar pun boleh lupa ilmunya. Walau ucapannya mudah, la ilaha illallah. Tapi kenapa Nabi ajar kita talqin di telinga orang nak mati, la ilaha illallah? Kerana pada hari itu lupa segala-galanya. Sehingga Anas bin Malik pesan, tolong ajar aku, bantu aku. Ini Anas periwayat hadis Rasulullah di kalangan mukthirin yang antara paling banyak riwayat hadis. Selain daripada Abu Hurairah, selain daripada Abdullah bin Umar, selain daripada Abdullah bin Amri bin Al-As, selain daripada Jabir, Abu Sa'id Al-Khudri. Antara kelompok 5 sahabat terbanyak meriwayatkan hadis. Selain daripada Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in, radhiyallahu taala anha. Tetapi Anas bin Malik masih berpesan, tolong dekat nak mati, tolong ajar aku la ilaha illallah. Tolong ajar. Tuan-tuan sekalian, bila kita tahu begitu diri kita, kita perlukan nasihat. Jangan kata kita tak perlu nasihat. Dan jangan kita melihat kekasaran orang beri nasihat pada kita. Jangan pernah bosan untuk kita mengambil nasihat. Sebagaimana kita tidak pernah bosan memetik buah-buahan yang baik untuk kita. Kita tak pernah bosan untuk makan, sekalipun kita bosan untuk makan, kita tetap makan. Ada tak orang kata, Ustaz, saya bosan dah makan, tak nak makan. Tak, dia akan makan. Nasihat ini lebih daripada lebih penting daripada makanan itu sendiri. Sebab itu, terutamanya dengan guru-guru kita, tuan-tuan sekalian, jangan fikir dia kasar dengan kita. Dia nasihat kita. Terutama bercakap tentang halal haram, dosa pahala.
Dia bunyi memang kasar. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, kamu tidak boleh mendatangi aku melainkan jiwa kamu kosong. Bila jiwa kita tuan-tuan ada benda lain, wasangka buruk, merasa lebih pandai, lebih alim, kita tak boleh belajar. Seorang bila dia merendahkan diri, baru dia dapat ilmu yang meninggikan dia. Seorang tak boleh tinggi dengan ego dia. Sebab ego itu ketinggian ataupun cuba meninggikan secara sia-sia. Akhirnya dia jatuh. Seorang boleh tinggi dengan ilmu. Allah angkat dengan ilmu. Kerana Allah berfirman dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang berilmu itu darjatnya. Kerana itu tuan-tuan sekalian, kalau jiwa kita tak kosong untuk menghadap Tok Guru, maka kita tak akan dapat ilmu pun. Tak akan dapat nasihat pun. Kemudian kata Syekh, masalah kamu ialah kefahamanmu yang lemah. Tuan-tuan, kita jangan takut ingatan kita lemah. Ustaz, saya ni cepat lupa lah Ustaz. Kalau datang kuliah Ustaz, saya dengar setengah jam, seminit saya ingat. Saya kata awak kalau lemah ingatan tak apa. Jangan lemah kefahaman. Kalau orang tu kuat ingatan tapi lemah kefahaman, itulah yang menyebabkan dia tak akan berguna sebenarnya. Dalam hadis Nabi kata apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah beri dia faham agama, faham. Sebab tu jangan kita lemah faham. Lemah hafazan tak apa. Lemah ingatan pun tak apa lagi tuan-tuan. Jangan lemah kefahaman. Tak faham-faham kita, mak kita marah sebab sayang. Mak kita tegur kerana nak nasihat kita. Ulama-ulama kita tegur nak nasihat kita, nak berikan kebaikan untuk kita. Tak faham lagi ke? Yang kita duduk-duduk dengar kuliah dia pagi, petang, malam. Dia kadang-kadang bunyinya kasar. Ya, untuk nasihat kita. Kalau kita faham, doktor ni dia nak sembuhkan kita. Baik percakapan dia, baik tindakan. Walau kasar, walau menyakitkan tubuh badan kita. Tapi kita tahu dia nak sembuhkan kita. Ulama-ulama walaupun sakit hati kita ni, dia nak sembuhkan agama kita. Untuk sembuhkan badan, badan tu perlu sakit. Disakiti untuk disembuhkan. Untuk sembuhkan agama, hati itu perlu disakiti. Bila hati itu disakiti dengan nasihat, maka barulah agama itu membangun dalam diri. Kerana hati ini yang perlu kita katakan dihujani dengan nasihat. Hati ini perlu diserang dengan nasihat sehingga dia egonya jatuh. Maka Syekh dah sebut, tuan-tuan, bukan masalah lemah hafazan, lemah ingatan, lemah stamina, lemah faham tu bahaya. Sebab itu faham agama, faham agama. Kita tak mengaji sampai master PhD pun tak apa kalau kita faham agama. Kita tak ambil ijazah syariah Islam, dirasah Islamiah pun tak apa kalau kita faham agama. Jangan kita tak faham agama. Duduk untuk faham agama. Walau saya katakan bahawa mungkin kita duduk tak boleh hafal semua benda kita dengar. Tapi kita faham sesuatu. Apa kita faham? Hidup ni kena banyak taubat. Ya, awak dah faham, sila keluar dan lakukan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, wahai murid, kamu kena damping diri aku. Damping dengan aku dan ambil manfaat daripada hidup aku. Syekh tak sebut sekadar ambil manfaat ilmuku, tapi hidup aku. Kerana para ulama telah menjadikan ilmunya ialah hidup dia. Ketika mana orang lain menjadikan ilmunya cuma catatannya, ilmunya cuma simpanannya, para ulama yang sebenar menjadikan ilmunya adalah hidupnya. Sebab itu hidup para ulama itu ialah hidupnya ilmu dia. Antara doa yang kita diajar baca ialah waj'al hayatana hayatal ulama. Ya Allah, jadikan hidup kami hidup sebagaimana ulama hidup. Kenapa? Mereka hidup dengan ilmu. Ilmu sudah menjadi kehidupan mereka. Orang jahil, kejahilan menjadi kehidupan mereka. Dunia menjadi kehidupan mereka. Tetapi para ulama yang sebenar, ilmu tu kehidupan mereka. Sebab itu kata Syekh, dampingi aku, contohi hidup aku, dan kamu akan dapati aku tak bergantung pada manusia, aku tak bergantung pada dunia, aku tak bergantung pada akhirat. Apa maksud bergantung pada akhirat? Ya, aku tak fikir macam kau fikir nak syurga, nak pahala banyak. Aku cuma fikir Allah. Letakkan pergantunganku pada Allah. Walaupun pergantungan pada akhirat tidak tercela, bahkan itu disuruh. Tetapi bila sampai satu peringkat, kemuliaannya itu ialah dengan Allah. Bersama dengan Allah.
Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, siapa yang bertaubat di tanganku, taubat sungguh yang ikut syaratku, lalu damping aku, kemudian sangka baik dengan aku, mengerjakan apa yang aku suruh, maka dia akan jadi macam aku. Tentang syarat yang paling penting bila kita ikut untuk guru kita ialah sangka baik. Tapi kalau sekiranya guru kita tak sangka baik dengan dia, bahkan kita anggap guru ni pesaing kita, maka kita akan rugi. Kerana kita bila kita belajar, kita menganggap bahawa diri kita ni pun milik guru kita. Jangan kata duit kita, harta kita ni, diri kita, milik guru kita. Barulah kita benar-benar dapat apa yang ada pada dia. Kalau kita cuma bersaing dengan dia, cuba mengatasi dia, maka kita tak akan dapat apa-apa. Okay, habis. Puluhan tahun kita bersama, habis tak ada apa-apa. Dia hilang terus. Jadi zero. Kerana itu hati-hati bila mana kita duduk belajar, tapi kita wasangka buruk. Bukan kita merendah-rendahkannya. Maka ini syarat guru. Macam juga, kalau tuan-tuan nak tengok anak patuh dan taat, bukan jenis anak pandai berlakon. Tapi anak tidak pernah ada wasangka buruk pada ibu dan ayahnya. Itulah kemuncak taat dia. Dia sekadar suruh buat, sekadar larang tinggal, itu perkara biasa. Tapi sampai peringkat dia tidak wasangka pada ibu ayahnya melainkan baik. Sama juga anak murid paling hebat ni tuan-tuan sekalian. Bukan dia dapat, dia boleh ceramah macam tok guru dia. Bukan dia dapat tinggi ilmu agama macam tok guru dia. Tetapi dia wasangka baik pada gurunya sentiasa. Maka itu menjadikan dia mendapat keberkatan ilmu. Keberkatan ilmu yang berterusan. Kemudian kata Syekh, kalau Nabi dididik oleh Allah dengan wahyu, para ulama pula dididik oleh Allah dengan kata-kata Nabi-Nya. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala selain daripada beri kata-kata Nabi sebagai didikan ulama, Allah beri pada ulama ni ilham yang baik. Sebab itu mereka mampu menafsirkan hadis. Ilham yang Allah berikan kepada mereka. Apa tidaknya memang mereka ini pewaris Nabi dan asuhan para Nabi. Ya, mereka diasuh dengan hadis-hadis Nabi. Kita orang awam tuan-tuan tak diasuh dengan benda tu, maka kita jangan bercakap ikut dang kita. Mereka para ulama diasuh dengan hadis-hadis Nabi dan diberi ilham dan kefahaman yang sebenar terhadap sesuatu. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan bicara yang jelas. Sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nyata dan jelas. Dan Allah mewahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran. Ya, kalau Musa Allah bertutur dengannya waktu dia berada di bumi, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah bertutur dengannya waktu dia berada di atas Sidratul Muntaha. Bahkan lebih tinggi daripada itu. Allah bertutur dengannya. Maka sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, kenapa kamu mesti berpegang dengan apa yang para ulama beritahu ni? Sebab mereka berada pada rantaian didikan yang sempurna. Allah mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendidik para sahabat. Allah berbicara dengan nabinya dengan Al-Quran. Nabi berbicara dengan umatnya dengan hadis Nabi SAW yang menafsirkan Al-Quran. Dan para ulama mendidik umatnya, mendidik orangnya dengan hadis Nabi, huraian kepada Al-Quran, dengan ilham yang Allah berikan yang memahamkan kepada kita hadis-hadis Nabi SAW. Maka itulah rentetan kita punya sanad ilmu kita. Maka jangan diputus sanad tersebut. Kalau kita putus sanad tersebut, maka habis kita. Sanad macam mana? Ya, sanad kita berguru, guru itu juga berguru. Maka kita dapat keberkatan yang tidak terputus. Maka inilah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk apa? Melazimi Al-Quran, melazimi hadis Nabi dan melazimi semua kebaikan-kebaikan. Dan ini nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani. Macam mana kita nak jadi baik? Buang sifat munafik. Apa benda sifat munafik? Sifat yang tidak mau berpegang pada syarat. Syarat itu penting. Maka jangan menjadi hamba manusia lalu berpegang pada sebab. Jadilah hamba Allah lalu melihat dengan hakikat. Dan kita memahami sunnatullah yang dia ajar kepada kita. Itulah yang menjadikan kita sampai kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.